Terima kasih saudari pengacara majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bersua kembali kepada semua yang masih setia mengikuti sesi webinar Hidup Bersama-sama Virus COVID-19 kanak-kanak dan remaja melalui aplikasi Zoom maupun melalui saluran Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia ketika ini. Saya Ili Nadia dari Kementerian Pendidikan Malaysia, moderator anda bagi sesi keempat dan kelima yang akan membincangkan tentang pengoperasian sekolah di fasa pemulihan negara dan SOP sesi persekolahan. Dan bersama-sama saya bagi mengupas tajuk perbincangan kita pada pagi ini adalah yang berusaha Encik Zana bin Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Encik Zana. Terima kasih Ili. Khabar tuan? Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dengan penonton kita pada hari ini yang tentunya ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang pengoperasian sekolah di fasa pemulihan negara. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin telah mengumumkan pembukaan semula sekolah di seluruh negara berdasarkan fasa dalam Pelan Pemulihan Negara baru-baru ini. Dan rakyat Malaysia, terutamanya golongan ibu bapa, tentu sekali tertanya-tanya dan mempunyai banyak persoalan tentang bagaimanakah pengoperasian sekolah yang akan dibuka mengikut fasa ini. Silakan Cik Zana. Bolehkah Cik Zana terangkan? Ya, baiklah. Terima kasih Ili. Sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan pada 12 hari bulan September yang lalu, pembukaan sekolah akan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan kepada fasa-fasa di Pelan Pemulihan Negara. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ada 4 fasa dalam pelan tersebut dan pengoperasian sekolah telah pun diumumkan pembukaannya pada 3 dan 4 hari bulan Oktober bagi memulakan sesi persekolahan di negeri-negeri berdasarkan fasa. Jadi bagi negeri di fasa pertama, sebenarnya pada ketika ini hanya ada sebuah negeri, iaitu negeri Kedah yang berada di fasa pertama, tetapi esok Kedah akan beralih ke fasa kedua, jadi dah sedikit tidak relevan lah. Jadi bagi negeri fasa pertama ni pada hari ini hanya di negeri Kedah, murid tingkatan 6 semester 2 dan juga murid bagi IGCSE O level akan hadir secara bersemuka dan Kedah akan beralih pada fasa 2. Tetapi pengoperasian bagi Kedah ini berdasarkan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas, pengoperasian sebagai negeri fasa 1 itu sehinggalah ke hari ini. Dan pada ketika itu kita telah mengumumkan bahawa pembukaan sekolah bagi negeri Kedah akan bermula pada 10 hari bulan. Jadi pada 10 hari bulan itu murid-murid tingkatan 6 semester 2 IGCSE O level di Kedah akan mula hadir ke sekolah. Dan apabila memasuki fasa kedua pula, kita lihat kita akan membawa masuk murid-murid berkeperluan khas MBK dan juga murid-murid PPKI akan turut hadir di sekolah rendah. Begitu juga di sekolah menengah. Murid-murid PPKI dan murid MBK ini akan hadir ke sekolah bersama-sama pelajar-pelajar tingkatan 6 semester 2 yang akan menduduki peperiksaan pada penghujung bulan Oktober. Juga pelajar-pelajar International Baccalaureate Diploma dan pelajar-pelajar di Sekolah Sukan Malaysia bagi program pra-universiti semester 3, mereka akan hadir tanpa penggiliran bersama-sama pelajar-pelajar peperiksaan antarabangsa seperti IGCSE O level, A level dan juga Australia Higher Certificate yang akan turut hadir tanpa penggiliran. Bagi negeri-negeri fasa 3 pula, kita akan menambah, kalau di sekolah rendah tadi hanya murid-murid PPKI dan MBK di fasa 2, bagi fasa 3 kita akan pula bawa masuk para pelajar murid-murid di kelas-kelas prasekolah, itu di sekolah rendah. Bagi di sekolah menengah, murid-murid kelas peperiksaan SPM, STPM yang lain, juga murid-murid peperiksaan STAM dan juga Sijil Vocational Malaysia akan turut hadir ke sekolah pada bagi negeri-negeri fasa 3 ini tadi. Jadi itu bagi negeri-negeri fasa 3. Jadi sama juga MBK murid berkeperluan khas dan juga murid-murid PPKI ini akan terus hadir sepanjang sesi persekolahan itu dari fasa 2 sehinggalah fasa 3 dan fasa 4, dan kehadiran mereka adalah secara bersemuka tanpa penggiliran. Jadi pada negeri fasa 3 ini, kalau kita lihat ada kumpulan-kumpulannya yang akan hadir bersama-sama, pelajar tingkatan 6 semester 2, pelajar International Baccalaureate IBD dan juga pelajar sekolah sukan bagi kelas pra-universiti semester 3, mereka hadir tanpa penggiliran. Manakala bagi murid-murid kelas peperiksaan SPM, STPM, STAM, Sijil Tinggi Agama dan juga Sijil Vocational Malaysia, kehadiran mereka ke sekolah adalah secara penggiliran bagi sekolah harian
Tetapi bagi sekolah yang berasrama sepenuhnya seperti sekolah asrama penuh, SBP, sekolah sukan, sekolah seni, sekolah agama yang berasrama sepenuhnya, mereka boleh hadir tanpa penggiliran. Maksudnya hadir setiap hari kerana mereka berada dalam gelembung mereka sendiri di sekolah berasrama sepenuhnya. Jadi mereka hadir tanpa penggiliran, manakala rakan-rakan mereka di sekolah harian akan hadir secara penggiliran. Jadi mengapa penggiliran? Mungkin ramai yang bertanya. Penggiliran ini sebenarnya kita adakan untuk melihat kepada murid-murid yang akan berada di sekolah pada satu-satu masa. Jadi kita hadkan bilangan yang berada di sekolah kepada 50%, dan kemudian apabila mereka kembali, bagaimana kita melaksanakannya ialah di mana kelas-kelas ini akan dibahagi kepada separuh. Jadi kalau satu kelas sebelum ini ada 36 orang murid, sekarang bila dibagi separuh hanya tinggal 18 orang murid di dalam bilik darjah tersebut. Dan dengan pengoperasian sebegini, kita harap penggiliran minggu ini akan dapat mengurangkan kadar jangkitan sebagaimana dinyatakan oleh kajian daripada CDC Perancis dan juga University of Paris yang menyatakan penggiliran minggu ini merupakan kaedah yang terbaik untuk mengurangkan risiko kadar jangkitan di kalangan warga sekolah bagi COVID-19 ini. Baiklah, bagi negeri-negeri di fasa 4 pula, kalau kita lihat negeri-negeri di fasa 4, pada ketika ini hanya Negeri Sembilan dan Labuan yang berada di fasa 4. Jadi bagi negeri-negeri di fasa 4 ini, ada 3 peringkat bagi pembukaan sekolah di negeri-negeri fasa 4. Peringkat yang pertama bermula daripada 3-4 hari bulan Oktober sehinggalah ke 16-17 hari bulan Oktober, di mana kehadirannya sama macam murid-murid di fasa 3. Jadi 2 minggu pertama pembukaan sekolah bagi negeri-negeri fasa 4 ni kehadirannya sama sebagaimana murid-murid di fasa 3. Di sekolah rendah, murid-murid MBK, PPKI dan juga prasekolah akan hadir. Di sekolah menengah, murid-murid tingkatan 6 semester 2, International Baccalaureate IBD, murid-murid daripada sekolah sukan pra-universiti semester 3, peperiksaan antarabangsa IGCSE O-level, A-level, Australian Higher Degree dan juga murid-murid kelas peperiksaan SPM, SDPM, STAM, Sijil Tinggi Agama, Sijil Vocational Malaysia akan turut hadir bersama-sama dalam peringkat yang pertama tadi. Bagi peringkat yang kedua yang akan bermula 17 hingga 18 hari bulan Oktober itu nanti pula, kehadiran murid pada ketika itu kita akan tambah. Jadi di sekolah rendah itu yang akan turut hadir bersama-sama murid MBK, PPKI dan prasekolah tadi ialah murid-murid di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Jadi murid-murid tahun 4, 5 dan 6 akan meneruskan PDPR. Dan kehadiran murid-murid tahun 1, 2 dan 3 ini adalah secara penggiliran. Jadi begitu juga di sekolah menengah. Sekolah rendah kita tambah, sekolah menengah juga kita tambah. Kehadiran yang awal tadi dikekalkan dan kita bawa masuk murid-murid tingkatan 3 dan juga tingkatan 4 untuk hadir bersama. Dan peringkat yang ketiga bagi fasa 4 ini adalah pada 31 hari bulan Oktober dan juga pada 1 hari bulan November bagi negeri-negeri dalam kumpulan B ini, di mana pada ketika itu kehadiran di sekolah itu hampir 100% kumpulan murid itu akan hadir. Jadi murid-murid di sekolah rendah darjah 4, darjah 5, darjah 6 akan turut hadir bersama-sama murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 tadi, tetapi kehadiran itu adalah secara penggiliran. Manakala bagi sekolah menengah pula, kelas-kelas peralihan tingkatan 1, tingkatan 2 ini akan dibawa masuk untuk bersekolah bermula daripada 31 Oktober sehinggalah ke 1 November. Jadi bergantung kepada di mana negeri itu berada, pada fasa mana pengoperasian sekolah itu akan berlaku sebegitu. Namun perlu saya ingatkan juga bahawa sekolah-sekolah bagi negeri-negeri yang beralih fasa, misalnya semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya beralih daripada fasa 2 ke fasa 3. Ya, tetapi apabila diumumkan peralihan itu, pengoperasiannya akan hanya berlaku 2 minggu selepas itu. Jadi pada 3-4 hari bulan ni, Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor ni dan juga Melaka masih lagi akan beroperasi sebagai negeri fasa 2. Ya, selepas 2 minggu pada 17 dan 18 baru mereka beralih ke fasa 3 pengoperasiannya. Kenapa kita bagi grace period 2 minggu ni adalah untuk memberi ruang kepada ibu bapa bersedia, memberi ruang untuk guru-guru menyediakan jadual waktu bagi penggiliran murid-murid tersebut, dan ini akan
memberi lebih banyak masa bagi mereka menyediakan bagi ibu bapa misalnya pengangkutan anak-anak mereka ke sekolah. Dan juga bagi guru-guru menyediakan jadual siapa yang akan hadir pada minggu pertama, siapa hadir pada minggu kedua dari segi penggiliran minggu tersebut. Jadi kita bagi 2 minggu sebelum kita operasikan di fasa yang berikutnya. Dan Encik Zainal. Dan seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, jangan risau kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa di luar sana, walaupun sekolah akan dibuka mengikut fasa seperti yang dimaklumkan, tetapi masa persediaan itu yang seperti Encik Zainal maklumkan tadi, grace period itu ada untuk memberi ruang kepada pihak sekolah dan juga ibu bapa untuk membuat penyusunan ataupun arrangement terhadap anak-anak yang akan mula bersekolah semula.